Ahbabuna fillah, kehidupannya para sahabat, ya, saat kita telusuri kisah-kisah hidup mereka, bererti kita menelusuri kisah hidup sekumpulan manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan satu kedudukan yang tinggi, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan radhiyallahu anhum, Allah telah meridai mereka. Dalam Al-Quran ayat yang ke-100 daripada surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Orang yang terawal di kalangan muhajirin dan ansar, dan begitulah juga orang yang sesudah mereka. Ulama mengatakan yang terawal di kalangan muhajirin dan ansar ialah mereka yang menyertai Islam sebelum berlakunya Bai'atul Ridwan, yang berlaku pada tahun ke-6 daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kumpulan yang dikatakan as-sabiqunal awwalun walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang sesudah mereka yang mengikuti jejak mereka yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kumpulan sahabat yang memeluk Islam selepas daripada Bai'atul Ridwan. Radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa Allah telah pun meridai mereka. Besarnya redha Allah Subhanahu wa taala ini sehinggakan bila Allah Subhanahu wa taala turun lafaz yang sama pada angkatan Badar, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan radhiyallahu anhum. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kedudukan dan kemuliaan yang besar kepada angkatan Badar, dan begitulah juga dengan para khalifah sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana mereka mengagihkan pemberian, maka mereka akan lebihkan pemberian kepada angkatan Badar, kerana kemuliaan yang diperolehi oleh mereka, sehingga Allah turunkan ayat yang khusus berkenaan dengan mereka. Jadi tuan-tuan, bila kita mengimbau kisah kehidupan para sahabat, yang pertama kita akan dapat kisah hidup mereka. Yang kedua, kisah hidup mereka tidak lari daripada kisah hidup Nabi kita. Jadi membaca kitab-kitab Hayatus Sahabah, kita akan dapat dua dalam satu. Kisah sahabat pun kita dapat, kisah baginda sallallahu alaihi wasallam pun kita dapat. Kalau kita telusuri kehidupan para sahabat secara keseluruhannya, para sahabat itu mereka merealisasikan dan menyambung usaha yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu membawa tiga perkara besar dalam kehidupan umat. Yang pertama, Nabi kita membawa tauhid. Maka bacalah kisah sahabat yang manapun, aspek ketauhidan ini merupakan perkara yang sangat diutamakan dalam kehidupan mereka. Kita baca kisah berkenaan dengan Sa'id bin Amir al-Jumahi yang ada dalam buku ini. Bagaimana Sa'id bin Amir al-Jumahi melihat Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu ketika mana dipaksa untuk kufur, untuk mencerca dan menghina Nabi kita, ketika mana dipaksa untuk beliau sanggup menjadikan Nabi Muhammad sebagai galang ganti beliau. Maka pada ketika itu kita lihat bagaimana kasih sayangnya Khubayb kepada baginda Nabi, dan bagaimana teguh pendirian tauhid beliau, sehingga beliau mengatakan, wallahi ma awaddu an akuna amina wadi'a fi ahli wa waladi wa Muhammadun tashukunahu bi syaukah. Demi Allah, saya tidak sanggup hidup aman, tenteram, damai bersama ahli keluargaku, sedangkan Nabi Muhammad kalian tusuk dengan sebatang duri, itu pun aku tidak sanggup. Maka mendengar jawapan daripada beliau, orang-orang Quraisy mula menyiksa beliau.
Yang disiksa bukan sekadar ditikam, bukan sekadar dipukul, bukan sekadar diludah dan dicerca. Beliau disiksa dengan dipotong satu persatu sendi di badan beliau, dipotong tangan sehingga terjatuh, dipotong siku sampai jatuh ke bawah, dipotong sampai ke bahu kiri dan kanan beliau dipotong sehingga berlonggokkan di tanah anggota beliau. Tetap juga tiap-tiap kali ditanya kepada beliau, mahukah Muhammad digantikan di tempat awak dan awak selamat? Jawapannya tetap kalla, tidak sama sekali.